Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati Puan Ungku Nurhayati, mewakili guru kanan bahasa Melayu. Kemudian Puan Nuraini, mewakili guru kanan mata pelajaran kemanusiaan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Pagi ini kita akan isyutkan iaitu subjek wajib lulus SPM, Bahasa Melayu dan Sejarah. Jadi untuk itu saya utarakan kepada Puan Ungku Nurhayati dulu tentang pencapaian mata pelajaran Bahasa Melayu untuk 3 tahun kebelakangan ini. Okey, untuk 3 tahun kebelakangan iaitu kita bermula dengan 2019. Okey, kita dapati GPMP untuk subjek Bahasa Melayu adalah 5.22. Okey, dan seterusnya tahun berikutnya 2020 kita berjaya capai 4.3, yang mana ada kenaikan. Pada saya adalah kenaikan yang sangat memberangsangkan, iaitu sebanyak 0.92. Okey, dan seterusnya pada tahun 2021, okey, GPMP untuk subjek Bahasa Melayu adalah 4.91, yang mana ia menurun sedikit, iaitu sebanyak 0.61. Okey, jadi seterusnya kalau kita boleh kaitkan untuk 3 tahun kebelakangan iaitu 2019, okey, peratus lulus untuk subjek Bahasa Melayu adalah sebanyak 92.12. Manakala untuk tahun 2020, okey, kita nampak ada sedikit penurunan daripada 92.12 menjadi 93.83. Okey, iaitu sebanyak 1.71. Menurun Tuan Haji. Okey, dan seterusnya kita boleh tengok peratus lulus untuk tahun 2021. Okey, daripada 93.93 dia naik kepada 97.84. Okey, pada saya kenaikan ada figure 4.01 dari segi peratus lulus adalah sangat-sangat mengejutkan, yang mana kita nampak daripada 93 menjadi 97. Ini untuk subjek Bahasa Melayu lah. Okey, dan melihat kepada peratus lulus dan juga GPMP ni, okey, mungkin kita boleh kaitkan dengan isu yang mana pada tahun 2020 kita diserang dengan COVID, yang mana format pembelajaran bertukar kepada belajar secara PDPR. Okey. Tapi mungkin kita nampak, okey, bila kita tengok GPMP tadi, bila kita ada kenaikan pada tahun 2020, mungkin format tu ada kebaikan pada sebilangan pelajar. Mungkin mereka rasa belajar secara online ni lebih menyeronokkan, lebih santai lah maksudnya. Lebih santai. Mungkin cikgu boleh buat kelas di sesi yang lain ke, waktu petang ke waktu malam, mengikut kesesuaian kelas-kelas tertentu lah. Okey, so mungkin ada faktor di situ yang membuatkan kohort terakhir KBSM meningkat daripada sebelum tu. Okey, dan kita nampak pula ada penurunan pada tahun 2021, yang mana itu merupakan bayi pertama. Okey, batch pertama kita adakan format baru iaitu KSSM, yang mana mungkin kita boleh andaikan pelajar belum sepenuhnya terdedah kepada format baru. Okey. Bagaimana pula dengan mata pelajaran subjek dulu kita itu sejarah? Silakan Puan Nuraini. Terima kasih Tuan Haji Aziz. Jadi saya juga ingin menerangkanlah tentang bagaimana pencapaian untuk 3 tahun bagi mata pelajaran sejarah yang merupakan mata pelajaran wajib bermula pada tahun 2019. Apa yang saya dapat lihat ialah pada tahun 2019 GPMP kita iaitu bermula dengan 6.33. Jadi satu pencapaian bermula dengan 6, tapi lepas tu apa yang berlaku pada tahun 2020, GPMP kita telah menurun, telah menunjukkan kualiti yang bagus, iaitu di mana kita telah memperoleh 5.42. Jadi maknanya maknanya kita pun turun setakuklah. Maknanya kecil berbanding daripada tahun 2019. Dan kemudian berikutnya pada tahun 2021
kita menghadapi sedikit penurunan iaitu pada GPMP 5.66. Jadi saya nak bacakan pula macam mana pencapaian dari segi peratus lulus itu sendiri, iaitu pada tahun 2019 saya dapati bahawa peratus lulusnya ialah 84.58. Ya. Tapi kemudian berlaku peningkatan juga iaitu pada tahun 2020 peratus lulusnya ialah 86.48. Dan kemudian tahun 2021 kita meningkat peratus lulusnya, walaupun GPMP kita menghadapi kesan yang agak tidak memberansangkan, tapi kita dapat menaikkanlah peratus lulus itu kepada 86.92. Jadi maknanya di sini kalau kita lihat senario yang berlaku dari segi mungkin ya, tahun 2020 ni merupakan tahun yang terakhir untuk KBSM, dan kita pun dapat orang kata melatih pelajar itu walaupun terpaksa berhadapan dengan banyak cabaran, terutama dia dari segi pelajar, sikap pelajar untuk bersama dengan guru-guru dalam talian secara serius kan, tapi kita dapat jugalah orang kata menaikkan GPMP dan juga peratus lulus yang bagus. Dan saya rasa ini merupakan satu pencapaian yang baiklah untuk tahun 2020. Cuma tahun 2021 apabila a newborn baby KSSM, itu yang menjadi satu orang kata satu cabaran baru bagi kami, dan juga mereka ini kebanyakan ini adalah merupakan pelajar-pelajar yang terlibat dengan PDPR juga, dan sebab itu berlaku dari segi kualiti itu sendiri, tapi kita masih dapat menaikkan kuantiti. Jadi saya rasa ini adalah satu perkara baru jugalah untuk KSSM, sebab kita tengok format sejarah pun kertas 3 dah tak ada. Jadi itu mungkin susah sikit untuk membantu pelajar lah. Tapi saya rasa insya-Allah lah untuk tahun 2022 ni kita akan cuba perbaiki lagi insya-Allah. Terima kasih. Tadi berikutan dengan bahasa Melayu tadi, yang pada tahun 2021 dia ada sedikit penurunan. Jadi untuk tahun semasa bagi tahun 2020, apakah cadangan Puan untuk menaikkan semula peratus lulus subjek bahasa Melayu ni? Okey, untuk kita naikkan kembali, sebab sekarang kita adalah tahun kedua kita melaksanakan format baru KSSM, dan kita telah merangka beberapa intervensi dari segi perancangan sekolah dan juga mengikut kelas-kelas tertentu lah. Ini maksudnya individu, cikgu-cikgu yang berhadapan dengan pelajar, mereka yang kenal pelajar mereka sendiri. Okey. So bila kita cakap tentang intervensi, saya rasa ramai yang menggunakan teknik yang samalah, tapi saya suka nak share juga. Yang pertama mungkin kita nak mendedahkan teknik menjawab soalan, ataupun kita panggil dekat sini bedah siasat. Sekiranya pelajar dah buat kesilapan, mereka kena tahu kenapa dia tak dapat markah atau markah mereka kurang, dia kena tahulah. Selain itu juga kita juga dedahkan pelajar dengan skema, dengan pemarkahan. Maknanya saya bersyukur sekolah kita ada ramai guru-guru yang terlibat sebagai penanda, yang mana mereka sangat arif tentang skema. Maknanya dia boleh tegur pelajar, kalau awak buat macam ni mungkin tak ada markah dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, latih to be terancang, yang mana kita akan ikut tema. Kalau Tuan Najib sendiri cikgu bahasa Melayu kan, untuk subjek bahasa Melayu kita berdasarkan tema. So pastikan budak biasa, budak familiar dengan tema-tema yang kita dapat daripada buku teks. Seterusnya dari segi latih to be melibatkan tata bahasa. Dan di sini kita ada program Pintar Tata Bahasa, dan seterusnya kita juga ada latihan berfokus, terutamanya untuk soalan berbentuk rumusan. Saya yakin kebanyakan pelajar kita agak takut sikit tentang rumusan, tapi sekiranya kita dedahkan dengan teknik yang betul, mungkin mereka boleh dibimbing dapat markah lah. Dan juga saya suka nak berkongsi tentang salah satu caranya untuk bahasa Melayu ni, kerangka pasang siap. Saya sendiri pernah tengok dia macam frame. Pelajar akan tahu, mula awak cari fakta, cari huraian dan cari contoh. So pelajar masukkan dalam kotak yang disediakan. Maknanya pelajar menyesuaikan saja kotak-kotak. Kita dah bagi dah frame tu kan. So maknanya mudahlah untuk pelajar teruskan. Kalau tidak kan, kalau suruh buat rumusan dia agak stuck di situ kan.
Okey, seterusnya kita juga ada bagi pendedahan supaya budak buat latihan menulis contoh-contoh karangan. Ini terutama untuk kelas-kelas yang agak lemah lah. Okey, saya yakin dan percaya bila dia menyalin, sambil tu mereka akan membaca. Dia dapat sesuatu membaca dan membiasakan untuk menyalin benda yang betul. Kalau tak cukup latihan kan suruh tulis, susah nak dapat satu ayat yang betul. So kita dedahkan dengan menulis contoh-contoh karangan lah. Menyalin semula contoh-contoh kalau sedia ada. Okey. Kita juga ada bimbingan klinikal. Bukan demam je pergi klinik, tapi untuk pelajar yang kita dah kenal pasti bahagian mana mereka lemah, mungkin kita boleh ada consultation dengan pelajar lah. Okey, itu bimbingan klinikal. Dan juga kita ada satu program di sini yang dipanggil Audit Akademik, yang mana kita nak melihat korelasi. Adakah ada kaitan pelajar yang jarang hadir ke sekolah atau selalu tidak hadir dengan pencapaian mereka. Dan pemasalah tersebut kita akan panjangkan kepada kaunselor lah. InsyaAllah bagus. Banyak yang kita susun untuk membantu. Bagaimana pula dengan subjek sejarah ya Puan? Untuk mata pelajaran sejarah ni, kalau ikutkan sasaran sekolah kita ialah 4.85 lah. Dan kita perlukan peratus lulus itu untuk mencapai 90%. Tapi kita sebenarnya dah bermula, gerak kerja kita bermula pada bulan Julai, iaitu program Cakna. Lebih awal. Lebih awal, dan kita mengharapkan supaya mereka boleh fokus kepada mata pelajaran teraslah, utamanya mata pelajaran sejarah, sebab dia wajib lulus kan. Jadi itu antaranya yang telah dibuat dan telah dilaksanakan oleh kami sebagai wakil pihak sekolah ya. Lepas tu kita juga telah menyusun beberapa program yang secara rasminya dan juga secara orang kata keputusan ataupun analisa daripada panitia kami sendirilah, iaitu panitia sejarah, di mana kami telah melihat secara keseluruhannya pelajar-pelajar ni masih lemah lagi dari segi penyusunan ayat untuk kebat kan, dan juga belum menguasai fakta. Jadi alhamdulillah lah tahun ini kami dapat tenaga baru yang daripada PPD, orang kata memang sangat committed untuk menjayakan apa saja program, dan juga dibantu juga oleh guru-guru yang berpengalaman. Jadi nanti ada banyaklah program yang telah disusun, contohnya macam program kelas kita kan, itu untuk kelas untuk yang mata pelajaran elektif lah. Tapi kita dah orang kata dah kumpulkan pelajar-pelajar ni mengikut kategori mereka. Jadi ikut kumpulan sasaran. Jadi ada pelajar elit, ada pelajar sederhana, dan juga pelajar yang lemah untuk menguasai. Jadi di sinilah kita pointkan mereka ni untuk contohnya kalau mereka ni lemah dalam soalan kebat, kita akan fokuskan kepada soalan-soalan kebat saja. Jadi itu antaranya lah, dan juga kita pun akan menyusuri dengan program-program untuk polishkan lagi lah pelajar-pelajar yang kelas hujung, terutamanya untuk kebat, untuk orang kata memperkasakan lagi kebat. Dalam kata lain kita boleh katakan bahawa dalam sejarah ni kita juga ada satu elemen yang penting, iaitu elemen penghafalan pelajar kepada kaedah dan juga cara menyoalan. Betul ya Puan? Betul. Terima kasih ya Puan. Saya kembali semula kepada Puan Engku. Kalau kita melihat daripada intervensi yang kita lakukan, pada pandangan Puan Engku sendiri, intervensi manakah yang begitu sangat-sangat bagus untuk kita laksanakan secara berkala atau saya tetap agak antara banyak intervensi tadi, mana satu yang terbaik sekali yang Puan Engku merasakan bahawa pelajar boleh absorbnya di saat-saat akhir untuk menghadapi peperiksaan ni? Saya memandang kepada soalan Tuan Haji tadi, rasanya kebanyakan faktor kita tak dapat nak menebak yang mana yang boleh bagi yang paling bagus maksudnya. Sebab saya yakin setiap pelajar kita berbeza dari segi pendekatan mereka, keselesaan mereka. Mungkin pada saya pencocotan yang kita buat, itu yang mana kita kumpulkan pelajar untuk sesi sampai ke petang, yang mana mereka kena jawab soalan tu, mungkin saya rasa ada impact pada setengah pelajar. Tapi ada juga mungkin yang lebih suka latih tubi di kelas, mendapat sentuhan istimewa daripada guru subjek. Kita tak tahu. Tapi saya rasa bila tindakan sekolah kita padatkan aktiviti untuk tingkatan 5, mungkin bagi kesan, sebab kalau kita tak grab mereka
kita tak tahu mereka buat apa kat rumah. Mereka So, paling tidak sekolah masa dah yang sediakan, kita mengharapkan kerjasama pelajar untuk sama-sama sertai. Tak boleh cikgu je syok sendiri kan. So macam mana harapan Puan Nuraini sendiri terhadap subjek sejarah untuk anak kedua KSSM ini? Itulah kalau ikutkan harapan saya dan cita-cita saya lah, saya nakkan orang kata dari segi GPMP tu nak dapatkan 4 ke depan. Maknanya ialah kalau kita pun dari segi apa ni kita punya perancangan tu ada kan, dan kita punya pelaksanaan tu pun ada, cuma kita mengharapkan sokongan daripada ibu bapa, kita juga dapatkan sokongan daripada pelajar. Jadi itulah mungkin lepas trial ni, percubaan ni kita akan dapat susun balik macam mana dia punya orang kata pattern pelajar-pelajar ni, dan barulah kita boleh nampak apa sebenarnya lebih fokus lah, maknanya akan lebih berfokus lah lepas ni kelas-kelas bimbingan yang kami buat, utamanya untuk program BRUS dan juga program-program elit yang lain. Jadi itulah harapan saya tu saja. Bagus sangat je kalau Puan sebutkan tadi program BRUS tu. Boleh tak Puan gambarkan sedikit program BRUS tu bagaimana keadaannya? Okey, program BRUS ni sebenarnya adalah satu program yang telah dilaksanakan sejak beberapa lama sebenarnya. Cuma kita murnikan lagi lah, maknanya kita upgradekan lagi untuk pelajar-pelajar ni dari masa ke masa. dari semasa ke semasa. Okey, untuk pelajar-pelajar BRUS ni sebenarnya adalah untuk program BRUS ni pelaksanaan ni untuk pelajar-pelajar yang orang kata yang harapan lulus dan kalau boleh kita bukan sederhana, dia lebih kepada lulus, untuk meluluskan pelajar saja sebenarnya. Dalam kumpulan pelajar yang galus lebih kuat. Lebih galus. Tapi kita tak adalah nak mengandaikan mereka tu langsung tak lulus. Jadi kita cuba dan cubalah. Maknanya jadi berdasarkan pemakahan mereka lah nanti masa percubaan. Jadi kita akan kumpulkan mereka dalam waktu PDPC lah, dalam waktu di sekolah, untuk mereka ni melaksanakan beberapa orang kata mungkin latih tubi, tapi saya rasa latih tubi pun saya akan fokus kepada kertas 1 untuk mereka menguasai jugalah fakta kan. Sebab apa, fakta ni kita dah boleh agak dah, kalau banyak pelajar tu buat maknanya mereka akan lebih fasih lah dengan fakta-fakta tersebut, betul tak? Lebih akan menguasai fakta tersebut. Dan yang kedua, untuk bantu mereka tu, pertama teknik untuk betul, teknik menjawab peperiksaan kena betul. Dan yang kedua, kebat itu. Walaupun kebat tu nampak mudah, tetapi saya nampak di sini masih ada pelajar-pelajar yang belum lagi mencapai apa yang kita nak. Jadi itu maknanya proses untuk apa orang kata penambahbaikan tu kena berterusan. Jadi sebab itu kita susun semua program-program tu di waktu masa cuti ini, dan kita harapkanlah sokongan daripada ibu bapa juga. Kalau tidak, kita tak dapat apa kata merealisasikan impian kita tu kan. Betul tak? Ya, betul. Dan saya sekarang ni memang peganglah pelajar-pelajar ni. Cara saya dengan orang kata menghampiri pelajar dan sentiasa bagi motivasi. Itu yang kita nak kan. Terima kasih Puan Nuraini. Macam mana pandangan Puanku pula, harapan Puanku terhadap subjek bahasa Melayu itu sendiri sebagai bahasa subjek tunggal untuk lulus peperiksaan SPM ni? Ya, kita tahu ya, kalau BM dan sejarah memang paling penting sekali. Betul. So secara spesifiknya, saya betul-betul harap pelajar dapat menguasai kebat. Sebab kita tengok kalau dalam soalan BM, okey, untuk soalan bahagian nombor 6 dan nombor 7 memang sepenuhnya kebat. So kalau pelajar tak menguasai, yang mana benda tu sebenarnya mudah. Antara bahagian yang mereka boleh bersedia sebenarnya. Betul. Kan? Sebab kalau ada teknik penghafalan yang betul, benda tu pelajar boleh jangka sebenarnya. Okey. Dan seterusnya, pelajar juga saya harap sangat dia boleh faham, betul-betul faham soalan, yang mana dia menjawab mengikut kehendak soalan. Kehendak soalan. Okey, contohnya macam untuk karangan bahagian A dan B. Okey, so untuk bahagian A yang dikehendaki adalah 150 hingga 200 patah perkataan sebagai contohlah. Kira mereka kalau jawab kurang ataupun berlebih, yang mana telah dianggap sebagai mengingkari arahan, maksudnya tidak akur yang ada, maka akan dipotong. So harap pelajar betul-betul alert lah tentang ni. Okey, dan seterusnya kita harap juga dengan adanya bantuan, maksudnya pendedahan pelajar seawal di kata-kata 4 tentang kertas 3 dan 4, iaitu ujian bertutur dan bertulis, beri pendedahan bahawa pelajar dah
biasa dengan format tersebut. Okey, bila mendengar apa cabarannya, macam mana soalannya. Okey, bila untuk soalan bertutur, mereka tahu. Okey, bahagian pertama secara individu. Okey, bahagian kedua secara berkumpulan. Dan juga betapa pentingnya kalau Tuan Haji biasa dengar untuk soalan BM, ada sebilangan pelajar dia akan jawab, dia tak sempat jawab. Okay, saya betul-betul berharap agar pelajar dapat merancang masa. Contohnya mungkin dia boleh buat rumusan dulu. Betul. Rumusan tu portion markah dia besar, mungkin boleh fokus di situ dulu, kemudian beralih kepada soalan yang lain lah. Maknanya pelajar kita kena libatkan dia secara bijak. Part mana yang mereka boleh kuatkan masa. Okey, terima kasih kepada Puan Nur Hayati atas cadangan dan juga penyertaan tadi dan juga Puan Noraini. Terima kasih banyak-banyak. Kita sama-sama usaha semoga pencapaian subjek lulus kita bagi tahun 2020 ni lebih cemerlang dari tahun-tahun berikutnya. Ya, betul. Terima kasih banyak-banyak. Mudah-mudahan, insya-Allah. Insya-Allah, amin.